Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Muslim yang mengikuti channel saya ini. Ya, terima kasih jika anda dah subscribe dan pernah lihat video saya. Terima kasih. Saya harap anda akan terus bersama saya untuk video ini dan juga video-video yang akan mendatang. Bagi mereka yang baru sahaja melihat video ini, saya harap anda akan subscribe dan melihat video-video yang terdahulu. Untuk memahami konteks dari mana saya bercakap, saya harap anda akan melihat video-video yang dahulu juga. Disebabkan jika anda melihat video ini sahaja tetapi tidak memahami konteks, mungkin anda akan sama ada anda akan salah faham ataupun anda tidak akan dapat mengikuti dari manakah saya mendapat hujah yang tertentu. Okey. Bagi mereka yang bukan Muslim, selamat datang. Saya pun hairan juga dari mana anda datang, tetapi terima kasihlah sahaja kerana anda datang. Okey. Saya sudah membaca komen-komen di bawah video yang terdahulu dan juga saya ambil maklum akan perkara-perkara tersebut. Dan saya tidak akan cover everything, alright, because I want to keep the video short, okay, as usual. So saya akan address those issues. Saya akan bercakap atau membedah isu-isu tersebut yang telah dinyatakan dalam komen-komen sebelum ini pada masa yang akan datang, insya-Allah, ya. Berikanlah saya masa untuk menyusun hujah dan mengambil masa untuk merakamkan video, ya. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai asal usul ajaran Trinity, ya. Seperti mana yang saya ceritakan di dalam video saya yang terdahulu, orang Kristian percaya bahawa Allah Bapa plus Allah Anak plus Allah Rohul Kudus, mereka tiga ni bukan tiga tetapi adalah satu Tuhan, ya. Jadi ada Kristian yang memberikan komen di dalam video tersebut. Mereka mengatakan seperti mana juga yang saya katakan di dalam video yang sama. Mereka menidakkan bahawa mereka menyembah tiga Tuhan. Okey. Padahal satu campur satu sama dengan satu. Ya, ini mereka tidak boleh pertikaikan. Jadi mereka mengalih pandangan dengan menumpukan kepada satu aspek Trinity, iaitu Yesus atau Isa alaihissalam sahaja, dan mereka melupakan lagi dua Tuhan tersebut. Ya. Jadi soalnya sekarang yang kita perlu tanya ialah dari manakah asal usul ajaran Trinity ini? Adakah ia terdapat di dalam Perjanjian Lama? Adakah ia terdapat dalam ajaran yang dibawa oleh Isa alaihissalam serta para pengikutnya? Jadi apabila kita melihat kepada Perjanjian Lama, ya, orang Yahudi juga memiliki Perjanjian Lama, ya, tetapi mereka tidak memanggilnya Old Testament atau Perjanjian Lama, tetapi mereka memanggilnya sebagai Tanakh, ya. Yang peliknya apabila kita mengkaji ajaran Yahudi, ya, mereka tidak mempercayai Trinity, ya, langsung tidak mempercayai Trinity. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Tanah, ya, Nabi Adam pun tidak pernah menyebut tentang Trinity. Ibrahim tak pernah menyebut tentang Trinity. Ismail tak pernah menyebut tentang Trinity. Ishak, Yakub, Yusuf tidak pernah menyebut tentang Trinity. Dan Nabi-Nabi Bani Israel pun yang daripada Daud, Sulaiman dan sebagainya tidak pernah menyebut tentang Trinity. Sehinggalah datangnya Isa AS yang juga tidak menyebut Trinity. Tetapi apabila kitab Perjanjian Baru was compiled, okay, tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru mengambil masa yang amat lama untuk siap, bukan siap lah sebenarnya, untuk ditulis dan dikumpulkan menjadi satu buah koleksi, ya.
Jadi kita kena faham ya, Bible ni sebenarnya adalah tulisan, setiap buku atau buku-buku di dalam Bible adalah ditulis oleh orang-orang yang berbeza. Okay? Khusus pada perjanjian baru, even the Gospels were written by 4 different people. Okay? They have Mark, Matthew, Luke and John. Semuanya ini ditulis oleh orang-orang yang berbeza dan kita pun tidak tahu siapakah yang menulis buku-buku ini. Ya, the authorship is unknown. Alright. Walaupun orang Kristian mungkin akan bersandarkan pada tradisi, iaitu Matthew ditulis oleh ataupun Matius ditulis oleh Matthew, pengikut Yesus, Mark ditulis oleh pengikut Yesus dan sebagainya. Mereka mengatakan begitu, mengikut tradisi. Tetapi sebenarnya apabila Bible scholarship mengkaji buku-buku ini, kitab perjanjian baru ini, tidak mereka mendapati bahawa authorship ataupun para penulisnya tidak diketahui. Okey. Jadi berbalik kembali kepada Trinity, okey. Kita kena faham ya, pada zaman tersebut apabila selepas Isa AS diangkat ke langit, setelah menyeru semasa sepanjang kerasulannya, baginda menyeru supaya kepada Bani Israel supaya menyembah Allah, mengikut jalan yang benar, janganlah melanggar hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Selepas baginda diangkat ke langit, ya, agama Kristian ataupun agama yang kita kenali sebagai Kristian sekarang ni sebenarnya tidak wujud, ya. Yang ada cuma pada pengikut Isa AS yang masih mengikuti hukum hakam ajaran Taurat, ataupun boleh katakan mereka ini masih menganggap diri mereka orang Yahudi. Okey. Kemudian ada pelbagai peristiwa yang berlaku, ya. Jadi saya nak fast forward sedikit, ya. Selepas peristiwa tersebut berlaku, maka orang Kristian mulalah dikenali sebagai Kristian, ya. Agama yang mereka membawa dikenali sebagai Christianity, ya. Sebabnya orang Yahudi pun tidak mahu mengakui bahawa Isa AS atau Jesus itu adalah seorang rasul daripada Bani Israel, ya. Jadi orang Yahudi ni sebenarnya kesesatan mereka bukanlah terletak kepada akidah mereka, tetapi disebabkan mereka menafikan kerasulan Isa AS, dan juga selepas itu mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okey. Orang Yahudi, agama Yahudi yang kita kenal hari ini, kesalahan mereka ialah mereka menafikan kerasulan Isa AS dan Muhammad SAW. Kesalahan orang Kristian pada hari ini, mereka menafikan kerasulan Muhammad SAW dan mereka mengangkat Isa AS sebagai Tuhan. Itu kesalahan mereka. Jadi apabila kita melihat perjanjian baru, ya, tidak ada disebut tentang Trinity. Kita melihat perjanjian lama, tidak ada disebut tentang Trinity. Kita melihat orang Yahudi sendiri, praktis orang Yahudi sendiri pun tak ada percaya pada Trinity, ya. Tetapi pada zaman seperti saya katakan, selepas Isa diangkat ke langit, ada peristiwa yang berlaku, kemudian orang Kristian berkumpul menjadi dikenali sebagai orang Kristian kerana mereka mengikuti Isa sebagai seorang rasul. Okey. Jadi kerajaan Rom atau Empire Rom pada masa itu tidak mahu orang Kristian ini wujud atau agama Kristian ini wujud, kerana mereka berpendapat bahawa agama Kristian ini adalah agama yang disruptif dan boleh merosakkan budaya dan cara hidup mereka, ya. Empire Rome pada masa itu mempunyai pelbagai jenis agama, ya. Mereka ada agama Yahudi, mereka ada agama pagan, ya. Mengapa mereka benci pada Christianity sedangkan mereka banyak sangat agama di dalamnya dan mereka boleh menerima orang Yahudi, agama Yahudi?
sebabnya agama Yahudi tidak mengajarkan agama mereka itu kepada orang Gentiles ataupun yang bukan Yahudi. Manakala orang Kristian atau agama Kristian yang dibawa oleh Paul telah mencuba atau menarik orang yang pagan untuk adopt Christianity. Okay? Jadi Empire Rome pada waktu itu mereka menghina, mencerca, memaki, menjatuhkan dan segala jenis kejahatan lah yang dilakukan terhadap para pengikut Isa AS. Sama ada yang masih mengikuti ajaran yang sebenar ataupun mereka yang mengikuti Paul. Ya. Jadi pada waktu ini pun orang Kristian pun sudah terbelah bagi, berbahagi atau terpecah dalam pelbagai jenis kumpulan. Tetapi masih ada di antara mereka yang mengikuti ajaran Isa yang sebenar dan mengikuti atau menuruti atau cara kehidupan orang Yahudi, the law and the Mosaic laws and the dietary laws, ya. Jadi disebabkan orang Kristian ini atau kumpulan-kumpulan Kristian ini persecuted ataupun sedang dihentam dengan sebegitu rupa dan dikeji. Kalau Empire Rome mendapat tahu bahawa ada seseorang itu menjadi Kristian, mereka akan menangkap orang itu dan membawanya ke penjara. Penjaranya bukan macam penjara Sungai Buloh, ya. Penjara mereka adalah sangat-sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan lah. Jadi apabila orang Kristian melalui perkara seperti ini, mereka terpaksa go underground. Okay, they have to go underground to survive. Okay, in order to save themselves and also to save their own faith, right? So apabila mereka go underground, mereka terpaksa berpura-pura untuk menjadi salah seorang daripada Empire Rome, pagan Empire Rome. Tetapi pada masa yang sama mereka mahu mengekalkan agama mereka, jati diri mereka. Cuma mereka tidak boleh menyiarkan, dia tak boleh macam pergi kepada jalan raya and say, "Oh, I'm a Christian. Okay, I follow Jesus." Okay, pada waktu itu mereka tak menyembah Jesus. Tetapi they can say, "Oh, I follow Jesus. Jesus is a prophet, bla bla bla." Dia orang tak boleh berkata macam tu. Jika mereka berkata macam tu, seperti saya katakanlah, Empire Rome akan menangkap mereka. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka berpura-pura seperti seorang pagan. Okay? Mereka mengadaptasikan agama pagan yang terdahulu dan cuba asimilasi ke dalamnya. Okay, sounds familiar, right? Nama perkara ini ialah contextualization. Okay? Berpura-pura untuk menjadi agama yang lain sebab mereka mahu avoid being persecuted by the Roman Empire. Okay? Jadi proses ini melalui masa yang amat panjang, ya. Dalam 200 tahun hingga 300, dalam 100 hingga 200 tahun, ya. So in the first century orang Kristian masih lagi percaya pada tauhid dan mungkin ada antara mereka yang mengikuti Paul, tetapi ajaran Paulus itu tidak mendapat sambutan yang besar, ya. Kemudian pada second century ataupun kurun abad yang kedua, bermulalah masalah-masalah tertentu. Orang Kristian yang sebenar-benarnya yang mengikuti ajaran Yesus tu semakin berkurangan dan semakin ramai pula yang mengikuti ajaran Paul ataupun ajaran yang lain-lain. Ada ajaran Masion, ada ajaran Gnostics, ada ajaran yang pelbagai, ya. Orang Kristian tidak bersatu, ya, disebabkan mereka terpaksa asimilasi diri mereka dengan ajaran-ajaran pagan yang terdahulu. Okay? Ada antara mereka yang melakukan begitu. So, apabila datangnya abad yang ketiga, barulah mereka dalam jumlah ramai dan kuat. Okay? Sehingga kan mereka berjaya membawa Maharaja Rom pada masa itu, iaitu Constantine the First, kepada ajaran agama Kristian. Okay?
So pada tahun 325 AD, okey, Konstantin telah memanggil satu persidangan, okey, yang melibatkan para bishop yang daripada pelbagai daerah atau pelbagai negeri di dalam Empire Rome, ya, untuk mencapai satu keputusan mengenai apakah sifat ataupun apakah the nature of Jesus, okey, apa perkaitan Jesus dengan Allah, dengan God, okey, the nature of Jesus in comparison with God. Jadi keputusan yang dicapai pada masa itu ialah Jesus adalah anak Allah, okey. Jadi kumpulan yang mengatakan bahawa Jesus itu anak Allah lah yang menang. Maka daripada situ terbitlah konsep Trinity, ya. Jadi dari manakah ajaran Trinity ini datang? Daripada masa zaman antara kurun yang pertama, the first century, sehinggalah kepada third century. Okay. Jawapannya ada dalam agama pagan tersebut. Okay. Sebabnya agama pagan itu agama Mithras, agama Osiris, agama Greek, agama Rom, semua ini agama Mesir Purba, semua ini ada unsur atau konsep Trinity. Okay. Right. So in the Egyptian religion, okay, Mesir, agama Mesir Purba masih wujud di Empire Rome pada masa itu, ya. Tetapi saki-bakinya saja ada Trinity, okay. Ada agama yang dinamakan sebagai Mithras pun ada Trinity. Ada agama Greek, kita tahu Zeus dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita sekarang, cerita barat yang fantasy, mesti ada Zeus lah, ada Poseidon dan sebagainya. Itu pun Trinity, ya. Jadi konsep Trinity ini bukan perkara baru. Ia tidak terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ataupun dalam Bible, kitab Bible yang ada sekarang, tetapi telah diasimilasi oleh pengikut Paul, ya. Jadi mereka telah, apabila mereka terpaksa berpura-pura untuk menjadi pengikut pagan pada masa, tetapi pada masa yang sama mereka masih kekal, cuba untuk kekal jati diri mereka sebagai seorang Kristian, mereka telah mengambil atau mengadopkan ideologi Trinity ini ke dalam agama mereka. Jadi dalam masa yang sangat lama itu, jadi terbitlah Trinity, ya. Jadi dia bukan berlaku dalam masa yang singkat lah. Bukannya macam hari ini mengikut Jesus, kemudian esoknya tiba-tiba bangun kata, oh ada Trinity, Allah itu Trinity, Allah itu tiga. Tak, dia berlaku dalam masa yang amat panjang. Okay. Jadi pada orang Kristian ini patutnya kita bertanya beginilah. Okey. Sejarah kamu ini, okey, jelas menunjukkan bahawa Trinity ini tidak berasal daripada Bible yang kamu percaya atau kamu katakan ikut, tetapi sebenarnya datang daripada agama-agama pagan yang terdahulu. Okey. Bagaimana kamu nak mengatakan bahawa Trinity ini asalnya dalam perjanjian lama, okay? Sedangkan orang Yahudi sendiri pun tidak mempercayai Trinity. Adakah kamu mengkafirkan orang Yahudi kerana Yesus atau Isa AS adalah seorang Yahudi? Dia adalah berketurunan Bani Israel. Dia mengikuti hukum Taurat. Dia juga mengikut cara hidup atau cara makanan, cara makan, cara hidup, cara pakaian, semuanya seperti orang Yahudi. Jadi anda tidak boleh mengatakan bahawa orang Yahudi itu kaum yang sesat, kerana orang Yahudi ataupun bangsa Bani Israel adalah bangsa yang sama dengan Tuhan anda, ya. Jadi kenapakah kamu masih mengikut Trinity kalau begitu? Orang Yahudi tak betul ke? Tetapi kamu juga memuja orang Bani Israel, ya. Tetapi menurut agama kamu, siapa yang tidak ikut Trinity adalah kaum yang sesat.
Jadi orang Bani Israel ni sesat lah. Macam tu. Jadi apabila kita sebagai orang Islam kita tanya macam tu, nanti maka mereka akan keliru dan mereka akan menggunakan pelbagai jenis alasan untuk menidakkan perkara ini. Nanti anda semua boleh saksikan sendirilah di dalam komen ni. Saya jangkakan bahawa apabila mereka melihat video ini, mereka mungkin akan memberikan komen-komen yang jelek dan sebagainya lah di dalam video ini, di dalam bahagian komen. Jadi tak perlu hairan lah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saja pada hari ini. Terima kasih kerana masih lagi mengikuti saya. Saya berharap jika anda belum subscribe, please subscribe to my videos. If you haven't watched any of my videos, please watch my previous videos. If you like my videos, please give me a like. Alright. So pada masa yang akan datang, saya akan menceritakan lagi doktrin Trinity. Minta maaf, bukan doktrin Trinity sahaja, tetapi ajaran-ajaran Kristian, dan juga saya akan menjawab sebahagian tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan terhadap Islam. Jadi contohnya macam ada seorang itu yang padri, bukan padri tetapi pastor Melayu itu yang mengatakan bahawa Kaabah itu adalah berhala, ya. Jadi kalau saya nak mengulas sekarang terlalu panjang. Saya akan mengulasnya di masa akan datang. Terima kasih kerana mengikuti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.